Pada 1 Julai lalu, Jabatan Imigresen melaksanakan operasi gempur besar-besaran di seluruh negara bagi mengesan pendatang asing tanpa izin parti selaras dengan tamatnya tempoh permohonan kad sementara atau Enforcement Card (ECAD) akhir Jun lalu. Namun pihak imigresen kecewa dengan sikap berlengah para majikan yang tidak membuat pendaftaran dengan lebih awal walaupun program tersebut telah dilancarkan sejak 15 Februari lalu. Difahamkan hanya 23% iaitu 155,680 parti melibatkan 26,957 majikan telah membuat permohonan dan sebanyak 140,746 e-kad telah dikeluarkan, jumlah yang jauh lebih rendah daripada sasaran asal 600,000 parti. Kini TV bergerak ke satu lokasi yang jaraknya 60 km dari Kuala Lumpur bagi mengesan parti bersembunyi daripada pihak berkuasa. Siapa sangka di kawasan pedalaman ini ada beberapa parti yang tinggal di sini untuk bersembunyi dari pihak berkuasa. Kru Kini TV hari ini datang ke sini bagi meninjau kehidupan mereka. Mari ikut saya. Setibanya di kawasan bangunan terbengkalai ini, mereka menyambut baik kehadiran kami. Kali ini kami ditemani NGO Migrant Care Indonesia yang sudah mula bertapak di Malaysia sejak 2004 dan sejak itu secara aktif terlibat dengan komuniti pekerja migran Indonesia di Malaysia. Difahamkan lokasi itu menempatkan 150 parti. Kini saya berada di penempatan parti. Perjalanan kami ke sini mengambil masa 1 jam dari ibu kota. Saya difahamkan di sini terdapat juga ramai wanita dan kanak-kanak yang bersembunyi di sini. Mereka sering berpindah randah apabila operasi berlaku. Apabila malam tiba, setiap manusia pasti menghabiskan waktu dengan tidur, namun tidak bagi parti di sini. Untuk mencari kehidupan yang lebih baik di Malaysia, mereka kini mendapati diri mereka terpaksa bertahan dalam keadaan hidup yang lebih mencabar. Dikenali sebagai Ayu, dia terpaksa bersembunyi di hutan apabila tiba waktu malam bersama dengan anak kecil yang berusia 16 bulan serta wanita dan kanak-kanak parti yang lain. Ibu yang berusia 25 tahun itu berkongsi pengalaman getir semasa berada di hutan pada waktu malam. Asik lari-lari, kadang bilang sudah sampai sini, lari lagi ke hutan, sekejap bilang naik lagi, tak ada apa-apa. Sampai sini katanya ini lagi, lari lagi. Kadang sampai nggak tidur. Satu malam nggak tidur. Dan bersama anak kecil iya. juga. Tapi anak kecilnya nggak nangis ya di dalam hutan? Iya, kadang nangis mau gimana lagi kan. Aduh, nyamuknya tengok sendiri muka sampai begini semua. Itu hujan terlalu lebat. Sampai dalam sini pun penuh itu air naik. Terpaksa itu masih bertahan di hutan atau iya, harus di hutan. Lepas itu sudah basah kuyup semua, anak pun sudah basah, terpaksa balik. Menyerahlah, kalau memang ada ya sudah. Dapat. Tapi alhamdulillah masih selamat sampai hari ini. Kita kan di sini kan bukan cari mau buat jahat ya, kita cari rezeki sendiri. Kita pun mau balik, tapi kalau memang keadaannya macam ini, mau bagaimana? Menurut Ayu, apabila langit kembali cerah, barulah mereka pulang ke bangunan terbengkalai ini bagi mendapatkan sumber air, elektrik dan makanan. Elektrik, kalau kita ada minyak kita isi ke enjin, kalau tak ada kita duduk gelap. Kalau air ada dari sana ke sini ditarik, sumber airnya boleh tahan. Air free. Ayu dan wanita lain yang tidak bekerja kebanyakannya menghabiskan masa menjaga anak-anak mereka. Katanya kos ikat terlalu mahal membuatkan dia sukar untuk mendaftar. Suami ada ikat. Mau buat paspor, mau buat permit, fasilitasnya terlalu tinggi. berapa sih kalau buat permit? Katanya 6.500. Kalau hari-hari biasa Mbak juga ikut kerja? Enggak, ini enggak ada yang jaga. Dulunya aku sempat kerja, sekarang enggak ada yang jaga. Kenapa nggak ikut sekali waktu buat ikat kemarin? Mahal. Kita
Sebulan yang lalu, kuartus mereka terlibat dalam kebakaran akibat litar pintas. Sejak itu, mereka bersama suami dan anak-anak kecil ke bangunan terbengkalai ini untuk dijadikan tempat perlindungan. Kesemua anak-anak kecil mereka lahir di Malaysia, namun kebanyakan mereka tidak mempunyai kerayatan. Dalam kes Ayu, dokumen kelahiran anak perempuannya dari klinik tempatan juga hilang dalam kebakaran. Tapi waktu dia punya surat lahir sudah terbakar. Waktu kebakaran itu, sekarang dia kosong. Kanak-kanak ini terpaksa mengikut ibu bapa mereka lari ke hutan apabila tiba waktu malam kerana tiada dokumen perjalanan yang sah. Mereka terpaksa tahan kesejukan, nyamuk dan binatang buas apabila berada di hutan. Difahamkan mereka juga kekurangan bekalan air dan makanan. Seorang buruh binaan dikenali sebagai Yudi mempunyai ikat. Namun lelaki yang berusia 34 tahun itu bermalam di hutan bagi menemani isteri dan anaknya yang tiada dokumen perjalanan. Menurut Yudi, semalam ketika mereka bermalam di hutan, hujan turun membasahi mereka. Jelasnya anak kecilnya juga sudah terbiasa dengan kedinginan di hutan. Kemarin malam kan hujan. Kita tahan di sana. Tahan di sana sampai pagi, nggak menggigil. Waduh, Kan macam mana kita harus tahan lah. waduh, nggak nangis itu anak. Dia nggak nangis. Dia sudah tahan. Dingin. Kami sempat bersia-sia di bangunan ini. Kami lihat di satu sudut mereka menjadikan tempat penyedaian baju. Di sudut yang lain pula terdapat tong gas menandakan ruang dapur mereka. Meja kayu dan bangku panjang adalah satu-satunya perabot yang terletak di sini untuk dikongsi. Walaupun berada dalam keadaan ketakutan, namun mereka masih dapat menceriakan hari-hari mereka dengan ketawa riang anak-anak kecil. Pengarahnya NGO Migrant Care Indonesia, Alex Ong berkata, beliau dihubungi oleh salah seorang pekerja untuk meminta bekalan makanan dan minuman. Katanya yang sudah 4 kali ke sini lawatan beliau hari ini sebagai tindak balas kepada permintaan mereka untuk bantuan tersebut. Jadi beliau telefon, katanya banyak warga mereka itu sudah masuk ke hutan karena ketakutan razia. Antaranya termasuk 7 keluarga yang dengan bayi dan lain-lain. Kan saya tanya apa kebutuhannya. Jadi untuk mereka yang masuk itu saya lihat yang paling penting itu makanan kering, makanan ringan, dan juga yang susu tepung untuk anak-anak kecil. Jelas Alex lagi bantuannya diberi keutamaan kepada bayi, anak dan ibu. Jadi kita hantar pakaian, kita hantar makanan, dan juga dan barang-barang kebutuhan. Yang kita paling fokus itu tentang keperluan untuk bayi, anak dan ibu. Kalau laki-laki mereka lebih kuat. Selain bantuan makanan, Alex juga memberi bantuan khidmat nasihat kepada parti di sini. Jelasnya lagi, kesemua sumbangannya merupakan dana daripada beliau sendiri. Itu kalau yang emergency biasanya dari pribadi saya. Kalau yang urusan yang terlalu banyak, kita akan coba menggunakan networking masyarakat. Di peringkat dasar, Alex menegaskan bahawa terdapat langkah-langkah yang mesti diambil oleh kerajaan Malaysia dan Indonesia untuk menangani isu ini. Kalau untuk kedutaan Republik Indonesia, kita minta pegawainya sama-sama ikut turun ke padang untuk monitor perkembangannya. Kalau untuk pemerintah Malaysia, kita memohon supaya tidak mempersulitkan permohonan permit kerja dalam program rehiring. Kalau sebaiknya itu melakukan itu secara langsung antara majikan pekerja dengan Jabatan Immigration. Jangan melibatkan syarikat swasta yang sebagai ejen yang mencari untung gitu. Beliau juga menasihati pekerja Indonesia di Malaysia supaya mematuhi undang-undang Malaysia dan mempunyai permit pekerjaan yang sah. Kita juga nasihat kepada warga negara Indonesia supaya mengikut undang-undang Malaysia, bekerja dengan mengikut peraturan dan memakai permit kerja yang sesuai dengan tempat kerja. Saya Nur Syaham Mama Amin melaporkan untuk Kini TV.